رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like, share, komen video-video Abel. Berdoakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Mesti ada di antara sahabat-sahabat pendengar Abel pernah mengalami orang panggil kena tindih hantu lah, atau ketindihan semasa tidur. Jadi kalau ikut sains, kalau kita baca dalam buku, kelumpuhan semasa tidur ni dia panggil sleep paralysis. Dan kajian sains ni dia buktikan lah, dia kata sleep paralysis ni sebab otak kita dengan organ-organ badan kita ni tak synchronize. Maknanya dia tak selaras lah. Otak ni dia dah hantar isyarat kepada tangan, kepada kaki untuk bangun, tapi organ kita ni dia tak terima isyarat tu lah. Jadi Abel banyak kali juga sebenarnya masa remaja lah kena ketindihan ni semasa tidur. Dan Abel ada beberapa orang panggil bukti lah kot, tindih semasa tidur ni ada kaitan dengan makhluk-makhluk halus lah. Dan kita tak nafikan lah kajian sains tu ada betulnya. Dan kemungkinan lah kalau 10 kali kena tindih tu, mungkin 2 kali 3 kali tu disebabkan oleh makhluk-makhluk halus lah. Okey, Abang nak cerita lah kenapa Abang kata tindih semasa tidur. Ketindihan semasa tidur ni adalah disebabkan oleh makhluk halus. Jadi ada satu hari tu Abang daripada Kota Baru, masa ni kerja dengan syarikat Bus Express lah. Masa tu kerja dengan syarikat Bus Express. Jadi 3 minggu duduk Kota Baru, 3 minggu duduk Kuala Lumpur lah, tukar-tukar tempat kerja. Jadi company ni dia bagilah sebuah rumah, sebuah kondo lah di Jalan Pahang. Jadi rumah kami ni tingkat 19 kalau tak silap. Dia ada 20 tingkat, kami ni tingkat 19 dan tingkat tinggi lah, kira agak tinggi. Kami ni dalam sebuah rumah tu memang tak pernah tutup tingkap. Memang tingkap ni selalu terbuka, sebab bila tingkap terbuka ni masuk angin, lepas tu tak perlu pasang kipas, sejuk lah. Okey, jadi rumah ni kadang-kadang ada 5 orang sekali duduk, kadang-kadang 4 orang, kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang seorang pun ada, sebab member-member lain ni outstation atau pergi bertugas tempat lain. Jadi kadang-kadang habis seorang, kadang-kadang member seorang lagi, dia seorang. Jadi agak seram jugalah. Jadi hari tu nak jadikan cerita ni, nak cerita pasal kena tindih ni lah. Jadi masa ni Abel punya cousin ikut sekali datang Kuala Lumpur ni lah. Jadi masa ni tak ada orang kat rumah. Jadi cousin ni dia jenis senang juga, jenis boleh nampak dan jenis boleh rasa lah kalau ada kehadiran makhluk halus. Okey, jadi masa ni kami sampai ni lebih kurang dalam pukul 5 pagi, naik bus express, turunlah dekat Heritage Jalan Pahang ni. Jadi kami ni berjalan lah masuk ke rumah. Dan bila masuk rumah tu kita biasalah bagi salam apa semua, memang tak ada orang. Jadi biliknya ada 3 bilik, 3 ke 4 bilik masa tu lah, sebab rumah ni agak besar. Dan setiap bilik ni ada yang ada katil queen, ada yang katil double decker, dan ada katil single lah. Jadi bilik Abel ni katil single dengan katil double decker lah, maknanya dia boleh duduk 3 orang. Jadi Abelnya duduk lah di katil single, manakala cousin ni dia duduk di katil double decker ni lah. Jadi kita ni dah lelapkan mata ni, dia bangun, dia kata dia nak tidur kat sebelah lah. Kata tak apalah sebab
rasa mungkin dia takut sebab masa ni masa ni angin agak kuat. Bila angin kuat ni, rumah ni dah lah rumah besar, lepas tu dia punya langsir ni ditiup-tiup angin, dengan anginnya masuk, dengan kadang-kadang dia bunyi bila angin ni dia langgar tingkap ni, kadang-kadang dia bunyi macam berdesir lah, berdesir ke berdesing macam tu lah. Jadi bilik kami pun, pintu bilik pun tak pernah tutup. Jadi masa ni dia nak tidur sebelah lah. Okey, kata tak apalah, tidur sebelah. Jadi bila dia duduk sebelah Abel ni, Abel rasa tak sampai 2 minit macam tu, Abel pun terlelap. Bila terlelap tu, tiba-tiba ni kita ni dah kena tindih lah. Abel ni rasa kena tindih lah. Masa ni baca ayat kursi, dan nak habis baca ayat kursi tu, benda tu lepas. Jadi benda tu lepas, masa tu kita menjerit lah. Kita menjerit sebab nak kejutkan cousin ni lah, suruh dia bangun. Dan masa menjerit tu, tiba-tibanya cousin ni dia menjerit juga. Jadi bila menjerit tu, kita tanya dia, apa mu nak menjerit? Kenapa menjerit? Tanya dia. Jadi dia kata dia kena tindih. Dia kata dia kena tindih. Makna dia dia kena tindih tu sekali dengan Abel kena tindih lah. Makna dia kami kena ni pada waktu yang sama. Dia kata sebelum kena tindih ni, dia nampak ada seorang lelaki berbadan besar duduk berdiri je depan pintu bilik. Manusia ni dia kata badan besar dengan berbulu lah. Bukan manusia lah, kalau badan besar berbulu ni mungkin benda lain. Dan bila dia tengok benda tu tengok dia, terus dia kata dia tak boleh bergerak. Dan bila dia tak boleh bergerak ni, dia duduk meronta-ronta lah dalam tidur dia ni. Bila dia kena lepas, dia dengar juga Abel menjerit. Maknanya Abel pun kena pada masa yang sama dengan dia lah. Jadi itu cerita pertama, kenapa Abel kata benda ni mungkin disebabkan oleh makhluk halus lah. Okey, cerita kedua ni berlaku di UUM. Masa ni Abel baru balik juga daripada Kelantan, dan sampai UUM tu kalau tak silap Abel dalam pukul 4 lebih lah, pukul 4.30 pagi macam tu. Naik bas ekspresnya dan kita masuklah ke hostel kita. Jadi masa ni memang orang lain pun ramai lagi yang tak habis cuti semester kan. Jadi Abel datang awal dan Abel sorang-sorang je dalam bilik tu lah. Jadi Abel Abelnya katil double decker juga, duduk bahagian bawah sekali lah. Kitanya tak rasa takut apa pun sebenarnya. Pukul 4.30, pukul 5 tu dah siap gosok gigi apa semua, baring lah atas katilnya di Kolej Pernas UUM lah. Okey, jadi masa ni tengah-tengah Abel nak lelapkan mata ni, tiba-tiba dengar suara kucing. Suara kucing orang panggil kucing nak bergaduh ni lah. Jadi pelik juga kan, kucing nak bergaduh pagi-pagi buta, dekat-dekat subuh. Biasa kita dengar kucing nak bergaduh ni siang hari. Ini waktu subuh ni kucing nak bergaduh. Jadi tak kisahlah. Jadi tak lena nak tidur, dan tiba-tiba kucing yang nak bergaduh ni dia bertukar suara, bunyi suara orang menyanyi. Suara orang menyanyi pula, bunyi suara M. Nasir. Dia menyanyi lagu Hati Emas. Memang takut masa tu, lillahi memang takut. Jadi bila dah dengar suara M. Nasir ni, kita dah tak boleh bergerak dah. Dah kena tindih dah. Masa ni dah kena tindih dah. Jadi Abel baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Bila kita baca Bismillah ni, kita dengar suara garau. Suara garau ni dia ikut bacaan ayat kursi Abel. Memang suara dia menakutkan. Bukan suara M. Nasir lagi, tapi suara dia menakutkan. Dia baca ayat kursi sampailah ayat last sekali, dia tak ikut dah. Ayat last sekali dia tak ikut. Masa ni abang terbangun daripada kena tindih lah. Jadi memang rasa macam takut dah. Memang aku tak tidur lah malam tu, memang tak tidur. Masa ni buka lampu semua dalam dom tu, dan tunggulah waktu subuh. Lepas subuh tu pula baru tidur balik lah. Itu pengalaman kedua kena tindih. Yang ketiganya masa
SPM, masa nak exam SPM. Biasalah bila nak exam ni kita ni tidur lambat lah, study kadang-kadang sampai pukul 2 pagi, sampai pukul 3 pagi. Okey, satu hari tu seminggu dengan nak SPM pukul 2 pagi Abang tidur. Dan masa ni Abang terjaga daripada tidur, tak tahu kenapa terjaga daripada tidur. Kita tidur sorang-sorang dekat kampung kan, atas katil tidur sorang, dan terjaga daripada tidur. Terjaga ni rasa macam pelik, macam ada orang duk perhati lah. Kita apalah, pejamkan mata sekali lagi. Bila pejam mata tak sampai seminit, masa tu Abang tak boleh gerak dah. Bila kita buka mata kita dia kena tindih ni. Kadang-kadang kita boleh nampak, kadang-kadang kita boleh dengar, dan kita boleh rasa lah. Macam ni Abang dah buka mata dan nampak sama-sama, nampak ibu Abang ataupun mak Abang ni, dia datang masuk dalam bilik. Bila dia masuk dalam bilik, dia pegang kaki Abang ni, dia tarik Abang lah, dia tarik ni macam marah, macam nak suruh kita jatuh daripada katil lah. Jadi masa ni Abang pegang cadar, Abang pegang cadar kat kepala Abang ni, rasa cadar ni dengan bantal-bantal sekali ni terheret sama dengan Abang lah. Abang dah nak terjatuh dah, separuh dah badan Abang ni duduk di luar tilam lah. Maknanya di luar tilam lah, dua kaki ni ibu tengah tarik kita, tengah pegang kita, macam terawang-awang lah. Jadi masa ni kita dah menjerit dah. Bila menjerit dia, benda tu lepas lah. Benda tu lepas dan kita buka mata, rupanya kena tindih. Dan sebenarnya kita tak bergerak pun daripada katil tu. Cadar pun tidak, orang panggil tidak terusik pun, tak orang panggil tak terusik pun cadar tu. Maknanya dia, yang kita rasa cadar tu tertarik sekali kita tu, sebenarnya tu perasaan masa kita kena tindih lah. Banyaklah cerita pasal kena tindih ni, dan Abang pernah ceritalah dekat cousin Abang yang belajar dekat pondok Pasir Tumbuh lah, dan dia sekarang ni seorang ustaz lah. Masa tu kami ni di rumah arwah nenek. Masa tu kita berdua ni jaga nenek lah. Masa nenek masih hidup, kita jaga nenek. Dan Abang cerita kat dia, cakap Abang Zu, semalam kena tindih lah, bagi tahu dia kan, kita kena tindih semalam. Jadi dia macam tak percaya. Dia cakap, mana ada kau kena tindih? Dia cakap mengarut lah kena tindih kat hantu, dia kata kan. Dia kata dia tak pernah kena tindih. Jadi malam keesokan ni dia kena tindih, dan dia cerita kat Abang. Dia kata aku tak percaya. Dia kata mu cakap kena tindih. Dia cakap semalam kena tindih. Dia kata memang tak boleh bergerak, tak boleh bernafas. Dia kata dia kena tindih. Dekat seminit juga dia kena tindih. Jadi itulah cerita berkaitan dengan kena tindih. Dan siapa-siapa ada pengalaman berkaitan kena tindih ni, bolehlah share dekat komen di bawah lah. Sekian, terima kasih.